yang berumur antara 15 sampai 44 tahun. Mereka duduk pada tahap nombor 2, kanser yang paling utama terkena pada wanita. Dan ini kerana lebih banyak untuk detect kanser cervix ni, kerana itu dia semakin meningkat. Kanser cervix adalah satu kanser yang menyerang bahagian pangkal rahim kita. Pangkal rahim kita sebenarnya terletak di antara kita punya rahim di atas dan kita punya faraj di bawah. So ia terletak di tengah-tengah lah. Golongan sasar yang paling mudah untuk mendapat kanser cervix adalah women of childbearing age. Bermaksud women atau wanita yang berumur antara 15 sampai 44 tahun. Mungkin semua orang akan tanya kenapa? Ini kerana mereka adalah golongan yang paling kerap membuat hubungan intim. That means golongan yang sexually active. Sebenarnya kanser cervix ni bukan silent killer. Silent killer ni bila kita maksudkan adalah maknanya kita tak dapat apa-apa tanda langsung. Lepas tu tup-tup kita tengok kita ada kanser. Tetapi untuk kanser cervix, sebenarnya kanser ni adalah slowly growing cancer dan dia akan memberi petanda-petanda atau tanda-tanda awal atau warning sign lah macam kereta kita. Kalau kereta kita rosak, dia akan memberi warning sign atau indicator. Sama juga macam kanser cervix, kita akan mendapat petanda-petanda macam yang saya bincangkan tadi, mendapat pendarahan yang tak normal, discharge yang berlebihan. Apa yang saya maksudkan dengan pendarahan tidak normal ni adalah contohnya pendarahan antara period, satu fasa period seseorang dengan fasa period yang seterusnya. Mungkin mereka mempunyai pendarahan yang memanjang ataupun berterusan sampai the next period, ataupun mereka mempunyai spotting antara satu period dengan period seterusnya. Ada juga kes di mana sesetengah wanita mempunyai pendarahan semasa membuat hubungan intim. Itu juga tidak normal. Dan ada juga sesetengah wanita yang mempunyai pendarahan selepas putus haid. Yang ini adalah tanda-tanda awal untuk kanser cervix. Ada juga kes di mana sesetengah wanita akan tampil disebabkan oleh lelehan atau discharge daripada faraj yang berlebihan dan berbau. Ini kerana sejak boleh dikatakan beberapa bulan daripada tahun lepas, saya menghadapi beberapa simptom yang selama ni saya tak ambil peduli. So, bila recently saya punya keadaan discharge dan bleeding bertambah teruk, jadi saya pun mengambil inisiatif untuk refer kepada doktor. Dan apabila doktor telah diagnose keadaan saya, doktor suggest untuk saya melakukan pap smear. Ujian pap smear tu adalah satu ujian saringan. Ia bukanlah satu ujian untuk kita rawat seseorang, tetapi ia adalah satu ujian saringan untuk kita detect atau kita nak kenal pasti sama ada seseorang itu mempunyai sel-sel pra-kanser pada pangkal rahim dia. Okay, we're talking about 10-20 tahun untuk daripada pra-kanser untuk progress kepada kanser cervix. Tetapi kalau dah didetect mempunyai sel-sel pra-kanser pangkal rahim, haruslah mendapatkan rawatan. Kenapa? Sebabnya kita nak elakkan daripada ia progress menjadi kanser cervix. Usually the procedure is about 45 minutes to 1 hour. And usually the procedure is not painful. Tapi if it is painful, bagi tahu kan. Alright. Okay, nanti I will give you something here. Okay. So if you feel macam uncomfortable ke apa, masa nak hitam ke apa, beberapa soalan yang trigger kesedaran saya adalah doktor tanya saya sejak saya bersalin selama ada 1 dan sekarang saya ada 2 anak dan anak sulung saya pun dah berumur 11 tahun. Saya tidak pernah menjalani pap smear dan berdasarkan informasi yang diberi oleh pihak doktor, sepatutnya after 1 orang anak kita kena menjalani rutin pap smear.
sekurang-kurangnya at least sekali, tapi saya tak pernah menjalaninya. So saya pun bersetuju untuk melakukan ujian pap smear ni. Dekat situ, dekat situ. Dia tengok dekat depan. Berada. Okey ke? Kolposcopy ni adalah satu rawatan outpatient sebenarnya yang boleh dilakukan. Dan tujuan rawatan ini adalah purely untuk check, maknanya untuk kita investigate ataupun kita untuk selidik sama ada pap smear Puan Siti Fatimah dalam kes ni normal ataupun tak normal, sebab pap smear dia telah kembali sebagai tak normal, tapi kita nak pastikan yang dia tak ada pre-cancer atau pra-cancer sel di pangkal rahim dia. So area yang kalau putih-putih, kalau macam dia sangat pekat putih dia, maknanya itu yang area yang akan nampak mencurigakan, suspicious lah. Perasaan tu bercampur bau. Satu takut, satu saya malu. Tapi lepas prosedur semalam, saya rasa lebih lega. Sekurang-kurangnya saya dah ambil satu langkah yang saya rasa lebih baik untuk mengetahui lebih detail, lebih lanjut. Tak kiralah, saya fikir tak kiralah apa result yang akan keluar pun, sekurang-kurangnya saya dah bertanggungjawab untuk diri saya. Saya bertanggungjawab untuk anak saya. Kita dah tahu keadaan kita macam itu, tapi kita lebih pada pilih untuk berdiam diri sebab kita malu. So saya just go for it je. Ujian HPV DNA ni sebenarnya tak semestinya dilakukan di hospital. Sebab sekarang ni ada kaedah-kaedah ataupun kemudahan-kemudahan untuk pesakit membuatnya di rumah sendiri. Kitnya sama saja, hanya perlukan ini dan perlukan botol ini yang mempunyai air atau cecair yang khusus. Hanya perlu memasukkan brush ini ataupun kadang-kadang boleh memasukkan satu swab sebegini dan masukkan ke dalam lubang peranakan dan mengambil sampel di sini dan menghantarnya dan masukkan semula ke dalam tube ini dan menghantarnya ke makmal ataupun postkan ke makmal yang kami dah berikan alamatnya dan kami akan cek untuk HPV DNA testing. Okey, HPV ni ataupun Human Papilloma Virus adalah suatu virus yang sangat common dan boleh berada di mana-mana. Dia boleh berada di atas permukaan meja, dia boleh berada di atas kita punya door handle, boleh berada di mana-mana saja. Virus ni ada pelbagai jenis. Ada dua jenis sebenarnya. Ada yang low risk dan ada yang high risk. So HPV virus yang high risk ni lah yang menyebabkan 90% daripada kanser cervix. Low risk HPV virus ni akan menyebabkan penyakit-penyakit seperti ketuat pada tangan, pada kaki, pada kemaluan seseorang wanita itu dan even pada permukaan pangkal rahim. Sebab kalau kita lihat begini, mungkin kita ingat, oh sebenarnya kanser. Tapi sebenarnya dia bukan kanser. Dia boleh juga menyerang lelaki. Apa yang akan berlaku kepada lelaki pula? Dia boleh menyebabkan kanser pada zakar. Dia boleh menyebabkan kanser pada head and neck. Dan juga dia boleh menyebabkan kanser dubur. Di pasaran Malaysia sebenarnya dan di serata dunia sebenarnya mempunyai 3 jenis vaksinasi. Apa yang membezakan tiga-tiga vaksinasi ini adalah virus yang diliputi oleh setiap vaksinasi dan kosnya.
dan kosnya untuk vaksinasi ini lebih kurang dalam 1,500 untuk satu botol. Tetapi di Malaysia, ia diberikan secara percuma kepada kanak-kanak atau remaja perempuan sahaja yang berumur 13 tahun di sekolah. Pada wanita di luar sana, buangkan sifat malu tu, sebab sifat malu tu tak bawa kita ke mana pun. Daripada kita merisikokan diri untuk orang kata benda tu kita boleh detect lebih awal. Kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, secara medikal ada je cara untuk merawatnya. Kerana kanser cervix sahajalah satu-satu kanser wanita yang boleh kami saring dan kami dapat detect awal atau dapat buat pencegahan awal untuk elakkan dia menjadi kanser sebenar-benarnya. Jadi agak rugi untuk wanita yang tidak membuat pap smear untuk mengelakkan kanser cervix ni.